Okey. Okey. So hari ni kita akan masuk tajuk yang baru iaitu sifat bahan. Okey. Sekejap Cikgu share. Okey. Bahan. Okey. Kita masuk unit 8 iaitu bahan. Sebab untuk tenaga kita dah habis. Cikgu ada suruh awak buat buku aktiviti kan. Buku latihan aktiviti tahun 4 yang cikgu bagi kat awak tu. Ada kan? Buku tu. Kalau ada masalah bolehlah tanya cikgu Okey. Boleh tanya cikgu. Kalau ada masalah. Awak simpan dulu buku tu, nanti cikgu akan collect lah bila dah buka sekolah nanti. Ataupun bila kita dah habis ni, nanti cikgu suruh awak hantar untuk cikgu semak lah. Okey, sekarang ni macam bahaya nak pergi ke mana-mana sebab kes tengah banyak lagi. Jadi awak simpan dulu, kalau ada masalah boleh tanya cikgu. So cikgu nak share ni. Okay. Okay, so topik kita yang baru ni iaitu bahan. Okay, di sekeliling kita ni kalau awak nampak ada pelbagai jenis objek, okay, dan objek-objek ni diperbuat daripada bahan yang berbeza. Okay, cuba tengok gambar ni di muka surat 141. Murid budak perempuan ni dia kata, ibu mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Okey. Kenapa berlainan jenis? Ada ada buat daripada plastik, ada buat buat daripada batu kan? Okey. Ada buat daripada kain. Okey, kenapa? Sebab dia diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Kenapa dia berlainan jenis? Okey. Ada jenis plastik, ada jenis batu, ada jenis kain. Okey. Dan pelbagai lagi lah. Kalau awak tengok dekat sekeliling kita. Okey. Kenapa dia diperbuat daripada pelbagai jenis bahan? Okay, sebab apa? Sebab sumber asas bahan yang terdapat di sekeliling kita diperbuat daripada pelbagai sumber asas dari tumbuh-tumbuhan, haiwan, okay, petroleum dan batuan. Okay, ini semua yang kita dapat daripada alam semula jadilah. Okay, tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan ni semua adalah bahan asas yang kita perolehi daripada alam semula jadi. Okey, kita tengok dulu sumber-sumber asas bahan. Okey, cikgu highlight sikit lah kat sini. Untuk topik ni dia tak berapa banyak sangat sebenarnya. Okey. Terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian. Okey. Objek tersebut diperbuat daripada sumber bahan asas seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tak lekat ni. Okey. Seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan batuan. Okay, tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okay, ada 4 sumber asas yang dibuat daripada alam semula jadi ni. Okay, daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Ada 4 sumber asas semula jadi tu. Okay, tengok kat sini.
So kita tengok kat sini sumber asal yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tengok dekat sekeliling kita, terdiri daripada kalau kita tengok sekeliling kita ni, dekat rumah awak ni, banyak objek ataupun bahan yang diperbuat daripada kayu. Okey. Jadi kebanyakannya perabot-perabot diperbuat daripada pokok getah, okey. Pokok balak, dan pokok kapas pula kita gunakan kapas tu untuk membuat pakaian. Okey. Membuat baju, membuat tuala dan sebagainya lagi lah. Cadar ke apa ke. Okey. Jadi pokok kapas ni digunakan untuk membuat pakaian. Pokok balak akan menghasilkan kayu untuk membuat perabot. Okey, seperti juga pokok getah. Okey, pokok getah ni dia ada pokok getah ni dia punya batang kayu tu kita boleh jadikan dia perabot, dan susu getah ni kita boleh dapat menghasilkan getah. Okey, getah ni untuk dibuat apa? Untuk objek dia seperti tayar, sarung tangan, okey, gelang getah, okey, kasut getah, macam-macam lah. Apa benda yang awak pakai kan, yang awak guna, yang diperbuat daripada getah, semuanya berasal daripada susu dari pokok getah ini. Okey, diproses kemudian menjadilah objek-objek yang kita guna sekarang ni dalam kehidupan seharian kita. Okey, ni pun sama. Okey, sumber asal dia tumbuh-tumbuhan. Kemudian bahan dia ingat tumbuh-tumbuhan ni adalah sumber asas. Okey, cikgu highlight sikit. Sumber asas adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian bahan dia adalah pokok getah, pokok balak, pokok kapas. Okey. Ni ialah hasil daripada pokok getah, iaitu getah. Kemudian hasil daripada bahan ni, yang ni sumber asal tumbuh-tumbuhan. Okey, sorry. Yang ni dalam kumpulan yang sama ni. Sekejap sumber asal tumbuh-tumbuhan ni, yang ni cikgu bulatkanlah senang. Ni. Jadi pokok getah, pokok balak, pokok kapas ni termasuk dalam sumber asas. Okey. Kemudian barulah bahan. Okey. Bahan adalah getah dia. Okey, bahan ni adalah getah, kayu dan kapas. Okey, kemudian kita dia bagi pula contoh objek. Contoh objek dia ialah tayar, sarung tangan, almari kayu. Ni contoh lah, dia ada banyak lagi lah contoh objek yang terdapat di sekeliling kita. Okey, baju, okey, tuala. Okey, ni contoh objek lah. Okey, kita tengok pula sumber asal haiwan. Okey, sumber asal haiwan adalah ini. Okey, sumber asal haiwan adalah biri-biri, contoh. Biri-biri, lembu, okey, ulat sutera. Okey, ulat sutera. Ini adalah sumber asas dia. Okey, sumber asal haiwan. Contoh sumber asal haiwan ni ialah biri-biri, lembu, ulat sutera. Okey, jadi biri-biri ni termasuk kita panggil dia sebagai sumber asas. Lembu pun sama, sumber asas. Ulat sutera pun sama. Okey, sebab dia haiwan. Kemudian bahan yang dihasilkan daripada haiwan-haiwan ini. Okey, kalau biri-biri bahan yang dihasilkan ialah bulu dia. Okey, kalau lembu pula dia punya kulit. Okey,
Kemudian kalau ulat sutera ialah dia punya kokun. Kokun tu macam dia punya pupa dia, pupa. Tu tak kepompong. Macam kepompong lah lebih kurang. Ni dia ada bagi maksud. Okey, dekat dalam buku teks ni dah bagi dah maksud. Kokun ialah kelongsong daripada bebenang seperti sutera. Kelongsong dia lebih kurang macam kalau kita tengok yang rama-rama tu, dia punya kepompong dia kan. Dia lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay. Lebih kurang lah dia punya maksud dia. Okay, so kita tengok kat sini contoh objek yang dihasilkan oleh sumber asal haiwan. Okay, kalau tengok dekat sini. Okay, contoh objek dia ialah kalau macam bahan bulu biri-biri ni akan menghasilkan topi bulu. Lepas tu baju sejuk kan ataupun sweater. Kasut kulit, sofa kulit, lepas tu tali leher sutera. Okey, yang ini kalau ulat sutera. Okey, yang ni kulit ni adalah daripada kulit lembu lah biasanya. Sebenarnya sumber asal haiwan bukan kata lembu saja, ada juga ular, ada juga gajah, ada juga pelbagai jenis haiwan lah. Okey, kalau kita tengok ada beg kulit buaya kan, beg kulit ular pun ada, beg kulit gajah pun ada, tapi yang ni yang famous lah. Famous biasanya kita guna kulit lembu. Okey, ada juga yang kita buat daripada kulit balik bayar. Kulit babi tu. Okey, jadi tapi kita orang Islam tak bolehlah guna kan. So pelbagai jenis haiwan lagi lah dia guna untuk dapatkan kulit dia. Bahan dia ialah kulit. Jadi contoh objek dia ialah seperti kasut kulit, sofa kulit, beg kulit, handbag kan. Handbag ataupun beg tangan. Kemudian ulat sutera ni dia punya contoh objek ialah tali leher sutera ataupun kain sutera. Kalau mak awak ada baju kurung sutera tu kan, selalu yang beli baju batik sutera yang selalu ada jual dekat Terengganu, Kelantan tu. Okey, dia buat daripada ulat sutera ni. Okey. Tu adalah sumber asas bahan yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kita tengok lagi ada juga sumber asal haiwan daripada petroleum dan juga batuan. Okey, kita tengok petroleum pula. Okey, untuk petroleum, ini adalah contoh sumber asas daripada petroleum iaitu minyak petroleum. Minyak petroleum ialah minyak petrol lah yang mak atau ayah awak isi minyak tu. Okey, isi minyak motor, isi minyak kereta, itu adalah minyak petroleum. Kemudian contoh bahan. Okey, bahan yang dihasilkan daripada minyak petroleum ni adalah plastik. Okey, plastik dan juga kain sintetik. Apa benda kain sintetik ni? Kain sintetik ni contoh dia seperti awak pernah tengok baju hujan tak? Baju hujan. Pernah. Baju hujan pernah tengok tak? Pernah. Okey, baju hujan itu adalah contoh kain sintetik. Lagi satu kemah. Kain yang buat daripada yang kain kita buat kemah tu. Itu juga adalah kain sintetik. Payung. Tahu kan payung? Tahu. Bila buat daripada kain sintetik ataupun plastik ni, dia tidak boleh serap air. Adriana tolong offkan mic. Cikgu dengar punya bising. Adriana tolong offkan mic. Okay. So, bahan
contoh bahan daripada sumber asal petroleum ialah plastik dan kain sintetik. Plastik ni ada banyak lah, cawan plastik, gayung, banyak macam lah lagi plastik kan. Awak punya beg plastik yang selalu dapat kat pasar malam tu, dekat kedai. Okay, tu adalah contoh objek dia, beg plastik, botol plastik. Okay, dan pelbagai jenis lagi. Kain sintetik pula adalah seperti baju hujan, kemah, payung. Okay, dan kedua-dua jenis objek ini, beg plastik ke, botol plastik ke, baju hujan ke, kemah ke, semuanya tidak boleh serap air. Okay, kita tengok pula ni, petroleum ialah apa? Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperolehi dari alam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, petroleum yang sebenar-benarnya adalah berwarna hitam. Tapi selalu dengan ayah awak dah isi minyak, dia tak warna hitam dah. Dia warna yang agak cerah. Sebab kita tapis. Okey, kita tapis minyak petroleum yang digali dekat di tengah laut. Okey, mana datangnya petroleum ni? Petroleum ni adalah dia dapat daripada dasar laut. Okey, dia punya loji untuk cari gali petroleum ni ada dekat Terengganu sana. Terengganu ada, dekat Sarawak ada. Okey, dekat mana yang ada laut lah. Tapi tak semua laut yang ada minyak. Sekarang ni yang ada minyak adalah dekat pantai dekat Terengganu dengan Sabah Sarawak, sebab dia punya laut-laut yang sama, laut Cina Selatan tu. Jadi dekat laut tu ada minyak dekat dasar dia. Jadi Malaysia untunglah sebab perairan Malaysia ni ada yang ada minyak. Jadi selalunya kalau negara yang ada minyak ni dia untung. Sebab pendapatan hasil daripada minyak tu boleh guna untuk perbelanjaan negara tu. Okay? Kalau kita tengok negara yang banyak minyak ni, dia lagi kaya. Contoh dia macam Brunei. Dia negara dia kecil je. Okay? Hasil dia adalah memang daripada minyak sebab dia duduk dikelilingi oleh laut. Dan laut dia adalah laut yang sama dengan Malaysia, laut Cina Selatan tu. Okey, Brunei dia guna laut yang sama dengan laut dekat Malaysia, iaitu laut Cina Selatan tu. Dekat laut tu ada minyak. Jadi untunglah negara Brunei sebab negara dia kecil tapi dia keliling laut. Jadi dia boleh dapat hasil minyak yang lagi banyak. Lalu macam Malaysia ni dia besar. Okey, yang ada minyak pun Terengganu je dengan Sarawak. Jadi negeri tu akan kaya sikit daripada negeri-negeri lain. Negeri tu dia punya pendapatan hasil negeri dia lebih banyak lah daripada negeri lain. Okey. So dekat sini adalah petroleum ni bila dah dicari gali dia kena tapis dulu. Barulah kita boleh guna dekat kenderaan. Okey, kita tengok pula yang terakhir, sumber asas batuan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, sumber asas batuan adalah seperti logam dan tanah. Okey, tanah ni contoh dia ialah pasir, tanah liat. Okey, so tanah ni termasuklah tanah liat. Okey. Okey, tanah ni ialah contoh tanah ni ialah pasir dan tanah liat. Okey, sumber asal batuan ni termasuklah tanah ni tanah lah. Tanah dan logam. Okey.
So jadi sumber asal batuan ada dua, satu logam, satu lagi ialah Tanah. uh, satu lagi ialah tanah. Kemudian tanah ni pula, contoh tanah ni ada dua lah kat sini dia bagi contoh bahan dia. Okey, iaitu tanah liat, okey, dan juga Pasir. pasir. Okey, tanah liat dan pasir ni adalah contoh bahan untuk tanah. Okey, sumber asas tanah. Kemudian logam pula, bahannya ada dia bagi kat sini dua. Sebenarnya Emas. ada lagi tau. Bukan emas dengan kuprum je. Kita ada biji timah. Okey. Kita ada biji timah. Lagi kita ada uh, yang selalu awak jumpa ialah emas dan kuprum. Kita ada juga perak. Okey. Barang bahan yang buat daripada perak, bahan yang buat daripada gangsa tu kan, apa ni, buat daripada biji timah. Okey, awak tengok lagi contoh-contoh sumber galian yang ada kan, ada banyak sebenarnya. Okey, kalau awak google ada banyak lagi sumber-sumber bahan yang terdiri daripada logam. Aluminium. Okey, bukan setakat emas dengan kuprum je, aluminium. Aluminium yang awak guna hari-hari tu. Okey. Itu adalah contoh logam juga. Yang ni dia bagi contoh sajalah, tanah liat, pasir. Okey. Ni adalah contoh objek yang diperbuat daripada tanah liat. Okey. So jadi objek yang dibuat daripada tanah liat adalah seperti mangkuk seramik dan juga batu-bata yang selalu kita jumpa dalam kehidupan seharian kita. Kemudian pasir pula untuk buat cermin. Macam pelik lah. Macam mana pasir boleh buat cermin kan? Okey. Sebenarnya pasir ni dia ada proses dia. Okey. Proses kimia dia, dia boleh jadikan kaca. Okey, pasir ni sebab dia ada silika. Nama bahan tu yang ada dalam pasir ni iaitu silika. Silika tu kita boleh proses dia untuk jadikan kaca. Okey. Kemudian emas. Emas ni macam biasalah yang awak duk tengok, ada rantai emas. Okey. Kalau pingat emas tu buat daripada emas tak? Tak. Pingat emas yang dapat awak lari-lari tu. Bukan. Buat daripada emas ke? Bukan. Yang tu emas tiruan je. Okey, emas tiruan lah. Takkanlah nak bagi emas betul kot. Bankrupt lah sekolah kan. Nak bagi emas betul. Olimpik pun dia tak bagi emas betul. Olimpik pun dia bagi emas tiruan juga. Tak ada lah bagi yang betul. Okey. So ini kan pula pingat emas peringkat sekolah lagi lah. Okey, so apakah contoh objek lain yang dihasilkan daripada sumber asas tumbuhan? Okey, boleh tak awak bagi tahu kat cikgu apa objek lain yang dihasilkan oleh sumber asas tumbuhan? Selain daripada yang cikgu bagi tahu dekat sini, ni lah. Ni. Tayar, sarung getah, semua kan. Almari kayu, kursi kayu, baju. Apa lagi sumber asas, contoh objek. Apa lagi? Selain daripada buat perabot dan juga baju ataupun buat buat sarung tangan getah semua tu. Apa dia? Selain daripada ni, apa lagi yang buat daripada tumbuhan? Yang tumbuhan boleh buat contoh objek.
Apa lagi? Selain daripada yang ada dekat dalam buku teks ni. Cepatlah. Selain daripada buat perabot, baju, tayar, sarung tangan getah ni, apa lagi objek yang awak jumpa dekat kehidupan seharian awak yang buat daripada tumbuh-tumbuhan? Yang awak guna hari-hari ni. Dekat awak pun ada sekarang ni. Buku. Apa dia? Buku. Ha. Buku tu buat daripada apa? Kertas kan? Buku. Okey. Contoh objek ialah buku. Buku buat daripada kertas. Mana datang kertas tu? Kertas tu datang daripada tumbuh-tumbuhan, daripada pokok kayu tu. Tumbuh-tumbuhan. Okey, daripada pokok getah, pokok balak semua-semua ni. Buat kertas. Okey. Ha. Jelaskan ciri-ciri bahan bagi objek yang kamu nyatakan. Okey, jelaskan ciri-ciri bahan. Okey, kertas. Apa ni sumber asal tumbuhan? Kertas. Okey. Kalau haiwan pula selain daripada yang dekat sini, siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Selain daripada yang awak nampak dekat sini, kan? Ni. Selain daripada objek-objek yang awak nampak kat sini, apa lagi objek yang buat daripada haiwan? Apa lagi? Buaya. Apa dia? Buaya. Tak dengar lah Masya, tolong kuat sikit. Buaya. Buayan? Buaya, cikgu. Apa cikgu tak dengar? Awak tulis tak? Tak apa. Cikgu nak okey, cikgu nak cikgu nak share. Cikgu nak share jamboard dah. Okey. Cikgu nak suruh awak buat. Oh, buaya. Buaya bukan contoh objek. Buaya tu adalah contoh sumber asas. Cikgu tanya objek. Okey. Cikgu nak share ni. Whiteboard dengan awak. Okey. Okey, cikgu share whiteboard. Cikgu dah share ke belum? Sekejap. Sekejap tak buka lagi whiteboard. Okey. Kenapa tak boleh ni? Okey, jap. Tekan ke cikgu? Okey. Cikgu dah hantar dah. Kejap. Kita tengok link kejap. Check link dia. Cikgu nak open dekat semua orang. Okey. Okey. Semua dapat tak? Yang nampak Masya je. Okey, Masya tulis. Okey, cikgu tanya dekat sini. Okey, apakah objek lain yang dihasilkan daripada sumber asas haiwan? Okey, cikgu tulis. Semua nampak tak dekat skrin?
Tak nampak? Cikgu, saya dah boleh dah. Saya dah boleh dah. Okey, sekejap cikgu share screen Cikgu share. Cikgu tak nampak. Cikgu, di sini saya tak ada jemput. Okey. Awak nampak apa dekat skrin? Okey, awak nampak apa kat skrin? Siapa yang tulis kompang ni? Okey, siapa yang tulis kompang ni? Okey, cikgu tulis dulu. Contoh objek yang diperbuat. Sekejap, yang diperbuat pula dah. Yang dihasilkan. Yang dihasilkan. Yang dihasilkan dari sumber asas haiwan. Okey, siapa yang jawab? Kompang tu baguslah. Okey. Ni contoh objek yang dihasilkan oleh sumber asas haiwan. Ada seorang jawab kompang. Okey. Siapa yang jawab ni? Tak ada nama pula. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab kompang? Okey, kompang. Cikgu buat warna lain jap. Okey, kompang lagi. Okey, siapa lagi yang boleh tulis? Takkan 2 orang je. Salsabila boleh tulis ni? Masya ada 3 orang yang boleh tulis. Saya tak Baik, siapa yang dapat? Adriana tak dapat ke? Cikgu punya Saya tak ni. dapat. Tak. Kenapa tak dapat? Okey, kejap. Cikgu letak dekat ni. Jamboard. Ni betul. Saya tak ada pun kat chat. Sekejap. Cikgu copy link. Okey, copy link. Cikgu letak dekat chat. Okey, cikgu letak dekat chat. Nanti awak ambil kat chat. Sekejap, sat. Cikgu tak lagi. Okey. Nana. Okey, siapa yang tak boleh tulis, siapa yang tak boleh buka Jamboard, awak type je dekat chat pun boleh. Nanti cikgu tolong tuliskan untuk awak. Okey, tuala dah ada dah. Daripada haiwan. Okey. Jaket kulit. Kena tulis kat sini, jaket kulit. Jaket apa tak tahu. Okey, kita edit balik. Jaket kulit. Okey. Ni. Aik mana pergi? Awak padam apa? Okey, tuala dah ada. Tak boleh. Bagilah benda lain. Apa yang tulis tadi? Jaket kulit. Jaket kulit dah ada dah tadi. Saya. Cikgu tulis balik. Okey, tali pinggang. Bagus. Buat daripada haiwan. Apa lagi? Objek. Okey, cikgu bagi lagi satu soalan. Contoh objek yang dihasilkan oleh tadi haiwan dah kan? Oleh batuan. Selain daripada yang ada dekat selain yang ada dekat buku teks. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Okey, cikgu dah letak dekat chat tu. Siapa nak masuk boleh masuk.
Ada link dekat chat. Jubin. Okey, Jubin bagus. Siapa yang jawab Jubin ni? Tak nampak pula cikgu. Okey, Jubin lagi. Cikgu. Ya. Masih yang jawab Jubin. Yang ni siapa jawab ni? Masya. Okey. Jubin dah ada. Sama je. Okey, gelas kaca. Okey. Buat cari yang selain daripada buku teks. Tengok buku teks apa? Apa yang ada buku teks? Okey. Kalau tengok dekat sini buku teks. Okey, kalau tengok kat sini buku teks. Dia bagi cermin, botol kaca, mangkuk seramik, batu bata. Okey. Boleh juga cari yang logam punya. Contoh objek yang bahan apa? Bahan daripada daripada sumber asal logam. Botol kaca. Aluminium ke apa benda ke. Apa lagi yang ada? Okey. Botol kaca. Periuk. Okey, periuk boleh sebab periuk buat daripada logam. Okey, buat daripada sumber asal logam. Okey, lesung batu. Okey. Botol kaca dah ada dah. Yang selain daripada buku teks lah. Perak. Perak tu ialah bukan objek. Cikgu nak objek. Objek. Contoh dia gelang apa. Gelang jet. Gelang kan gelang jet ke batu-batu cincin, batu-batu permata ke, cincin batu permata ke kan. Itu adalah contoh objek yang dihasilkan oleh batuan lah. Okey. Apa lagi contoh sumber asal haiwan ni? Ni je ke? Siapa yang tak boleh nak jawab boleh buka mic bagi tahu kat cikgu. Cikgu tolong tulis. Okey, kita tengok pula contoh objek lain. Awak cari contoh objek yang tiada dalam buku teks. Contoh objek yang dihasilkan daripada sumber petroleum pula. Okey, sumber petroleum. Jangan duk conteng-conteng. Tu siapa yang duk conteng tu? Okey, buat yang ni pula. Jangan conteng. Yang awak conteng ni. Ni siapa yang conteng ni? Lagi cikgu tendang keluar lagi. Okey, cikgu bukan suruh conteng, cikgu suruh tulis. Ambil dekat sticky note ni. Okey. Payung. Okey, payung lagi. Kabel tie. Bagus, kabel tie. Okey, kabel tie, payung lagi. Lagi apa? Pembaris. Bekas plastik lagi. Apa lagi? Okey, pembaris. Pembaris kena tulis lah. Pembaris apa? Sebab kita ada banyak jenis kan pembaris kan. Okey, pembaris plastik. Plastik.
Okey, ini adalah contoh-contoh objek yang dihasilkan daripada sumber petroleum. Tupperware. Tupperware mak awak tu. Okey, buat daripada sumber Baru petroleum. plastik. Lium. Okey, so kita stop dulu sharing yang ini. Okey. Okey, so cikgu stop sharing yang ni. Nanti kita tu balik. Kita sambung balik selepas ini nanti. Okay, so kita nak sambung balik. Kita ada beberapa aktiviti yang cikgu suruh awak buat. Okay. Ni. Yang ni kita tak boleh lah. Yang ini kena buat aktiviti berkumpulan. Okay. Yang ni cikgu kena ajar awak macam mana nak masuk breakout room semua-semua. Bolehlah kita buat aktiviti berkumpulan. Okay, so sekarang ni cikgu ada suruh awak sediakan bahan macam dekat muka surat 145 dan 146. Okay, sekarang ni cikgu nak awak buat setiap bahan tu dia ada sifat-sifat dia tersendiri. Okay, setiap bahan dia ada sifat-sifat dia tersendiri. Okay. So hari ni kita nak kaji dah apakah sifat bahan yang ada pada setiap bahan yang awak gunakan. Okay, hari ni kita akan uji straw. Okay, jam randi tak ada. Jam randi ni guna jam biasa je pun tak apa. Tengok saat tu. Belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit. Yang mana ada lah, yang mana tak ada tak apalah. Sisik kaca dan air. Okay. Sekarang ni kalau awak ada semua-semua benda ni, okay, cikgu nak awak tentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Okay, kita nak tengok yang mana satukah yang dapat serap air. Okay, belon. Siapa ada belon? Ada cikgu? Cuba awak letak air dekat belon tu dia jadi macam mana? Timbul. Titisan air kekal ada ke tiada? Tak ada kat sini plastik. Okay, plastik. Lagi kita ada apa? Batu. Lagi ada apa? Ada tisu. Okay, kalau tak ada tisu dapur pun guna tisu biasa pun boleh. Okay, tak ada masalah, sama je. Okay, apa lagi yang kita ada? Ada sisip kaca. Sisip kaca tu guna gelas kaca pun tak apa. Kalau ada gelas kaca kan. Guna gelas kaca pun boleh. Sebab sisip kaca mana ada dekat rumah. Gelas kaca ataupun boleh guna cermin. Okay, boleh guna cermin. Okay. So belon, apa jadi belon? Terapung. Okay, kekal ada ke tak ada? Belon, titisan air kekal ada kan? Yes. Awak letak air, ada tak? Ada. Jadi yang ni tak. Yang ni ada. Jadi maksud dia apa? Belon tidak menyerap Air.
air. Inilah dia punya inference. Tidak menyerap air dengan menyerap air saja. Okey, cuba tengok plastik pula. Awak titiskan air. Dia jadi macam mana? Dia ada, air tu ada ke tak ada? Bila awak titis air dekat plastik. Ada. Ada. Jadi, ukuran dia apa? Kalau plastik. Air. Influence dia apa? Air tu tak ada juga. Tidak ada. Tidak menyerap air. Bagus. Tidak menyerap. Air. Tidak menyerap air. Okey, sekarang ni cikgu tak nak ambil semua. Okey, tisu dapur pula. Cuba awak titiskan air. Yang mana satu jawapan dia? Tisu dapur. Okey, tisu dapur dia jadi apa? Ada air ke tak ada? Ada menyerap air. Ada. Ada. Titisan air kita ada ke titisan air tiada? Ada. Tisu dapur awak letak air. Titisan air tu kekal ada ke tak ada? Maksud cikgu ialah bila awak titis air, dia ada gelembung air tu. Itulah baru ada. Tisu dapur ni awak letak air, air tu duk ada lagi ke dia dah tak ada? Ada. Tak, maksud cikgu bentuk bulat air tu. Tak ada. Tak ada. Sebab mana pergi air tu? Air tu pergi mana? Menyerap. Menyerap. Bukannya maksud cikgu titisan air kan dia bentuk bulat macam ni kan, macam contohnya okey katakan yang ni permukaan objek awak. Okey, ni permukaan objek. Lepas tu bila awak titis air kan dia ada nampak bulat dekat atas ni. Yang ni lah yang cikgu kata maksud dia ialah titisan Air. So cikgu tanya, kalau tisu dapur ni ada nampak macam ni tak? Kalau tisu dapur ni awak titis air ada nampak macam ni tak? Ni nampak tak bulat macam ni? Tak ada. ada. Nampak? Tak ada. Tu je nak maksud dia titisan air tiada. Jadi dia menyerap. Maksudnya dia menyerap Air. dia menyerap Air. Menyerap air. Okey, sekarang ni ada batu tak dekat awak? Ada batu? Ada. Sekarang ni batu awak tolong titis air dekat atas batu tu. Dia jadi macam mana? Dia ada macam ni ke dia tak ada? Cuba titis. Dia ada titisan air ke tak ada? Ada. Dia ada kan? Dia ada. Jadi maksudnya dia apa? Tidak menyerap air. Bagus. Dia tidak menyerap air. Okey. Kemudian ada gelas kaca kan? Gelas kaca. Ada. Awak ambil titisan air, lepas tu awak letak. Dia ada macam ni ke dia tak ada? Dekat gelas. Tak ada. Gelas kaca ataupun cermin lah, cermin. Cermin pun boleh. Titisan air tu ada ke tiada? Okey. Tak ada. Adiana kata tak ada. Awak dah letak kat cermin dah? Adiana, cermin. Cikgu tanya cermin. Ya. Awak letak cermin ada macam ni ke tak ada? Ada. Ada. Okey, maksudnya apa?
tidak menyerap air. So dekat sini hanyalah tisu dapur je yang serap air ataupun tisu. Okey, ada lagi satu straw. Okey, awak ambil straw. Lepas tu awak titiskan air. Dia ada ke tak ada air tu? Macam ni. Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada. Ha? Ada. Titis Ada. air. Awak titis air. Ada. Dia ada juga. Kalau dia tak ada pun dia jatuh. Pun juga tidak menyerap air sebab dia buat daripada plastik. Tidak menyerap air. Okey, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Jadi pemerhatian dia awak kena cerita pasal ni lah. Okey? Pasal ni. Gelas apa ni? Awak guna apa ni? Okey, belon, batu, plastik, apa ni, kaca. Okey, kaca. Didapati ada titisan air kekal pada objek-objek tersebut. Itulah dia punya pemerhatian. Manakala tisu dapur, okey, kain kapas. Kain kapas tu ialah baju awak lah. Baju awak kalau awak letak macam ni ada nampak tak? Katakan cikgu tambah lagi satu. Tak muat lah pula. Kain. Kain kapas. Kain kapas tu bolehlah guna kain tuala ke ataupun baju kain buruk ke. Boleh juga. Okey, kain awak letak ada titisan air tak macam ni? Ada tak? Titisan air macam ni? Tak ada. Okey, tiada. Jadi maksudnya dia menyerap menyerap air. Okey. Inference dia kenapa dia kerana dia menyerap air. So sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ni ialah menyerap dan tidak menyerap air. Sifat bahan yang dapat menyerap air. So jadi sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini ialah sifat bahan menyerap air. Okey, bagaimana mengenal pasti sifat bahan berdasarkan aktiviti ini? Bagaimana awak nak kenal pasti sifat bahan dia? Kena awak nak kenal pasti. Objek yang mempunyai titisan air adalah tidak serap air, manakala objek yang tiada titisan air pada permukaan dia adalah objek yang tidak menyerap, objek yang serap air. Okey? Semula. Okey, cikgu buat ayat senang. Objek yang mempunyai titisan air pada permukaan nampak pula dah. Kena turun bawah sikit. Okey, tambah sikit saiz. Okey. Okey, objek yang mempunyai titisan air pada permukaan objek adalah bahan yang tidak menyerap air. Okey, manakala
Objek yang ada titisan air pada permukaan objek adalah bahan apa? Adalah bahan apa? Adalah bahan apa? Bahan yang menyerap air. Okey. So inilah dia punya jawapan. Okey, sifat bahan yang kita uji kat sini ialah sifat bahan menyerap air ataupun kalis air. Menyerap air yang boleh serap air, iaitu tiada titisan air dekat permukaan dia. Bahan yang tidak menyerap air kita panggil kalis air. Okey. Kalis air tu maksudnya bahan yang tidak menyerap air dan tiada titisan air dekat permukaan objek tu. Okey, kemudian yang ni pula sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Okey, dah alang-alang cikgu suruh awak sediakan bahan kan? Okey, cuba awak masukkan semua bahan-bahan yang ada ni di dalam awak punya besen. Okey, cuba tunjuk kat cikgu. Siapa yang ada bahan tu tolong tunjuk kat cikgu, buka kamera, tunjuk sekejap. Cikgu kata bahan yang ada kat rumah kan. Okey, boleh guna bekal plastik. Okey, pembaris plastik, batu, straw, kain kapas, gelas kaca, pensel, batang aiskrim kalau ada, kunci, belon. Okey. Belon saya tak ada. Okey, Sekejap, cikgu nak tunjuk. Ni. Yang ni siapa punya? Masya punya kan? Okey. Okey, Masya. Yang mana yang tenggelam, yang mana yang terapung? Cuba sebut kat sini. Yang tenggelam kunci, pembaris, gelas kaca, batu dengan tali. Okey. So tali kulit. Kalau tali biasa tu memang tenggelam. Kalau tali kulit biasanya dia tak tenggelam. Okey. Okey, jadi kalau dekat sini kita tengok yang mana yang terapung, yang mana yang tenggelam. Okey, yang tenggelam adalah kunci, batu, apa lagi? Pembaris dengan gelas kaca. Pembaris plastik tenggelam ke? Tenggelam. Awak letak macam mana? Letak situ je lah. Cuba letak semula. Betul ke pembaris plastik tenggelam? Apa tu dia tenggelam? Pembaris plastik guna lain punya pembaris plastik ni. Dia ada campur benda lain ni kot. Pembaris plastik yang ringan tu. Okey, kita tengok Adriana. Okey, pensel dengan batang aiskrim terapung. Apa lagi yang terapung? Straw. Kan? Kain kapas dia tenggelam. Okey, tengok Adriana punya. Okey, Adriana sudu plastik terapung. Pensel terapung. Oh, pembaris plastik tenggelam Pembaris plastik tenggelam. Okey, tak apa. Kunci pun tenggelam. Batu tenggelam juga. Apa lagi yang tenggelam ni? Gelas kaca. Cikgu tak nampak. Gelas kaca. Oh, yang itu awak punya lantai Lantai papan awak yang lubang ni. Okey. Okey dah. Siapa lagi yang buat? Okey, kita tengok Syahira punya. Okey, Syahira.
Okey, belon. Belon tenggelam ke terapung ke tenggelam, Syaira? Terapung. Okey, terapung. Apa lagi yang tenggelam ni? Kain. Getah. Getah ni. Ke apa benda? Tali. Okey, bagi tahu kat cikgu. Apa benda yang tenggelam? Kenapa awak tutup kamera pula? Cikgu nak tunjuk yang awak buat tu. Okey. Yang tenggelam kapas, Okey. kapas, batu, pembaris, tisu. Okey, yang ni tenggelam. Yang terapung? Batang aiskrim, straw, pensel, Pensel. tali, belon. Okey, pembaris plastik awak tenggelam juga Okey, tak apa. Siapa lagi yang ada buat? Salsabila? Batrinsya? Batrinsya buat tak? Saya tak buat. Okey, Salsabila tak ada. Batrinsya? Siapa lagi yang ada dekat dalam kelas ni? Okey. Okey dah. So, okey. So kita kembali ke buku teks ni balik. Okey. So dekat sini dia suruh awak letak apakah pemerhatian bagi objek yang berada objek-objek yang awak uji tu. Okey, yang mana berada di atas permukaan air, yang mana di bawah permukaan air. Okey, inference dia kenapa? Okey, kita tengok kat sini sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Okey, dia nak kaji sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Okey, so cikgu nak awak buat yang ini. Okey, lepas tu inference ni cuba awak buat inference awak. Kenapa agaknya dia berada atas permukaan air, kenapa dia berada di bawah permukaan air. Nanti minggu depan kita sambung. Okey, boleh? Yang ini pun sambung. Kita sambung. Kita sambung perbincangan yang ini. Jadi awak tolong senaraikan dan bagi tahu inference dia. Kenapa objek tu duduk di atas permukaan air, kenapa yang objek tu tenggelam, berada di bawah permukaan air. Sebab apa? Inference dia sebab apa? Okey, boleh tak? Okey, awak cuba dulu jawab. Minggu depan kita akan sambung balik. Kita akan sambung topik ni. Dia ada banyak lagi topik ni. Okey, tu saja. Nanti lama banyak-banyak pun nanti awak boring. Okey. Ni pun dah lama dah ni. Campur cikgu kena hack. Tadi cikgu punya Gmeet. Okey, so cikgu rasa sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung aktiviti ni kelas yang minggu depan pula. Okey. Yang hari ataupun hari Rabu ni. Hari Rabu, hari Selasa ni cuti. Okay, Selasa ni cuti, jadi minggu depan lah kita sambung. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Kita sambung kita punya pelajaran minggu depan. Tangguh.